Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okay, first of all saya nak minta maaf. Saya ada sakit tekak sikit. So suara saya ni mungkin ada gangguan sikit lah Ada gangguan. Okay, tak apa-apa nak smooth. Alright. Okay, ni indeks KLSCI. Kita tahu kan hari Jumaat hari ni dia drop teruk. Kalau ikutkan daripada saya punya draw channel sebelum ni, dia dah bocor support lah. Okay, kita kalau tengok daripada channel dia dah bocor support dekat area sini. Area 1520 macam tu lah. So dia dah bocor support dan dia sekarang rebound dekat support gun. Okay, support gun. Kalau kita predict sebelum ni, kita predict bila dia dah buat accumulation kita panggil kolam itik ni. Okay. Bila dia dah buat kolam itik ni, sepatutnya dia dah cross out, dia akan naik lah macam ni Okay, dia menjunam dan dia cross up. Okay, dia buat kolam itik ni. Lepas tu dia cross out, dia naik kan. So kita expect dekat sini sepatutnya dia start to rebound. Kalau kita faham dari segi candlestick, okay, bila dia turun, dia ada beberapa doji ni. Ini dia panggil tanda-tanda nak reversal sepatutnya. Okay, so kita jangka bila dah sampai area sini, area line sini dia start reversal Kita predict asalnya dia nak reversal. Kita predict mungkin dalam bulan 12 dia naik. Tapi ada isu yang varian terbaru coronavirus COVID-19 Afrika yang tular So kita semua satu dunia ni dia terefek dan dikatakan vaksin tak berkesan untuk varian terbaru ni. So mungkin disebabkan tu semua lah boleh katakan semua indeks drop. Okay, saham drop, saham kita jatuh mungkin reaksi dia kepada virus COVID-19 yang terbaru ni lah. Okay, so dia punya reaksi dia. Okay, hari ni counter 1000 lebih kata 1000 yang drop. Yang naik tu headcare saja. So nampak sangat apabila berlakunya isu COVID-19 penularan ni, dia start react dengan positif untuk headcare. Glove naik. Semua glove Avanta, Care Plus semua naik lah So kita tengok kalau dari segi screener. Dari segi screener kita tengok Care Plus, Avanta, Comfort, Notion, Harta. Ni semua naik Okay. Semua dari segi headcare dan glove. Itu semua naik. Okay. Sekali lagi minta maaf sebab saya tak ada suara sangat sakit tekak. Okay. Yang ni kita macam mana nak cakap kalau berterusan katalis tu adalah katalis virus tu, kita mungkin boleh jangkakan yang headcare akan buat reversal akan meneruskan kenaikan. Dan counter lain sebab dari segi ekonomi kita ada bimbang ada lockdown lagi. Kalau ada lockdown, ekonomi tak bergerak sangat, so memang akan drop lah dari segi semua sektor lain tu. So kita kena tengok reaksi pada minggu depan. Apa yang boleh kita react kita boleh buat kajian untuk minggu ni. Kita boleh tengok healthcare lah. Healthcare dan sekejap saya pergi dekat yang GBS. Mana GBS momentum? Kita tengok GBS momentum untuk hari ni. Okay, so kita boleh kaji kata-kata ni, kita tengok siap-siap Memang kebanyakan memang glove. So kita tengok siap-siap kalau ada peluang. Kalau ada peluang kita boleh ambil. Dan juga counter-counter yang mana ada fundamental bagus. Siapa yang nak invest untuk invest long term punya, boleh cari sekarang sebab semua harga diskaun. Tapi kena make sure counter tu bagus Maksudnya dari segi bagus katalah bukan JDEX ni saya nak kata bagus JDEX ni sebab ada keluar ada keluar alert bila tak kisahlah. Contoh ada satu counter yang bagus. Counter apa DNO ke. Kita ambil counter apa-apa lah DNO. Mana dia DNO? Okay. Counter yang bagus lah. Contoh lah yang counter ni kita kata dia bagus. Katalah dia drop kau sampai jadi berapa ringgit saja. So itu adalah peluang untuk kita belilah.
Counter, bukan saya kata beli counter dia. Oh, maksudnya counter-counter yang kita tengok fundamental bagus, kita tengok dia punya earning per share, apa semua tu semua, quarter report semua buat untung. Syarikat yang setiap tahun dia buat untung. Counter-counter channel sekarang kita boleh beli sebab dia tengah diskaun. Kalau tak, boleh tengok dekat screener lah, siapa yang ada GBS screener. Tengok saja alert yang masuk sebab yang tu yang berpotensi pada hari tu. Tapi tidak masuk lah. Katalah yang keluar-keluar alert ni kita per klik, lepas kita tengok chart macam cantik, itu pun masuk, tiba-tiba dia drop. Okay. Dia memang akan drop juga. Tak semestinya semua yang keluar alert tu terus naik. Kebarangkalian nak naik tu tinggi. Cumanya kita kena ambil langkah berjaga-jaga setiap kali alert masuk. Contoh siapa yang beli GBS screener dia masuk titik. Dia akan keluar dekat chart ni, kita per klik, terus dia automatic keluar chart apa-apa yang masuk dalam alert tu. Lepas tu kat sini ada contoh, ada GC, ada buy signal, kita pun masuk beli, tiba-tiba tengok jadi ada sell. Sebenarnya ikutkan dia naik je kan. Cuma kita tengok indeks terlampau lemah. Kita risau juga ada menyebabkan dia tarik turun So, katalah kita keluar alert, masuklah counter apa Inari kan. Inari menari-nari orang kata. So, katalah Inari yang masuk. Contoh Inari. Masa kita duduk tengah live tu, tiba-tiba masuk counter Inari. Titik. Masuk dalam kita punya alert. Kita pun klik. Kita pun klik Inari. Kita klik Inari, masa tu ada buy signal. Contohlah kat sini ada golden cross ni. So ada buy signal, kita nampak ada tanda-tanda buy signal, kita pun masuk. Boleh masuk lagi. Macam kita tengok dekat market depth. Contoh kita keluar titik, kita pun nampak indie cantik je. Contoh dia start rebound dekat mana, dekat sini kan. Okay, kita nampak dia nak naik Contoh lepas tu kita pun tengok dekat market depth, nampak ada minat belian yang tinggi. 1000 lot masuk beli. Kita pun boleh join. So bila masa kita masuk tu, contoh kita masuk harga ni kan, RM4.14.17, kita masuk kat situ harga. Okay, kita beli itu contoh So kita kenalah get ready untuk buat cut loss. Dekat mana kita nak buat cut loss, berapa kita sanggup rugi, kita kena buat siap-siap. Dekat chart tu kita tanda siap-siap. Berapa sanggup kita rugi, sebab bila jadi berlakunya kerugian tu, bila berlakunya penurunan kita dah tahu dah risiko kita nak rugi, katalah 1/3%, tak apa-apa, tak kisahlah kita nak untung. Kacau pula. Katalah kita nak untung 3%, kita sanggup rugi 1%. Contoh ini sebagai contoh saja. So kita nak rugi, kalau kat harga sini kita bila dia sampai 4 point berapa bagi contoh kat sini lah, katalah 4.09, automatic terjual, kita cut loss lah kita So kita masuk harga dekat area 4.17, kita cut loss dekat 2-3 bit daripada bawah support 4.11. Okay, itu kita ada trading plan. So kita taklah rugi. Katalah kita cut loss mungkin RM200 ke RM300, tak kisahlah berapa amount kita dah cut loss tu. At least kita boleh elakkan daripada rugi beribu-ribu. Okay, keuntungan antara kita untung dalam RM500 hingga RM1000 untuk intraday kan. Kita untung RM500 ke RM1000, kita rugi RM300. Okay lah tu. Maksud kita kena get ready. Alert masuk, kita tengok counter cantik, nampak ada signal boleh masuk signal boleh masuk, macam saya kata cross up ni dia turun kalau kata ada signal cuba kita tengok dekat 15 minit ada tak. Okay, macam ni contoh contoh yang ni dah cross up, kolam dah siap, dah cross up. Lepas tu dekat sini stoch RSI dah cross up, bila atas merah, RSI atas 53, ADX masih kurang. Okay, ATR ni berapa nilai kita nak tolak. Contoh kita masuk harga 4.11, kita tolak contoh tak kisah so kita tolak lah 0.02. Mana tadi dia tak nampak pula. Kita tolak 0.02 sen tu untuk tanda aras cut loss kita lah open. Dia sebenarnya tengok harga open candle tu, open candle pada harga berapa. Lepas tu contoh open candle, katalah candle tu buka harga 4.135, so kita tolak 0.02. Itu tanda aras untuk kita cut loss lah. Okay, so
So kita ni nampak signal semua ni cantik boleh masuk. Ini ada golden cross. Ni biru atas merah. Lepas tu ada signal bullish ni. Warna kuning ni bullish biru tu bearish. So ada tanda tu sini ada kolam yang dah siap. Contoh ada kolam dah siap semua. Kita nampak banyak positif, RSI atas 50. So kita pun masuk pada harga 4.170 contoh. Bila dia jatuh harga 4.155 kita cut loss. Bila dia sampai 4.220 ke atau 4.28 kita TP. Contoh so kita dah ada plan dalam berapa keuntungan. Saya tak tahulah katalah kita nak target untuk dalam RM500 atau macam tu lah. RM300-500 kita punya rugi tu sama nilai macam tu. Sepatutnya kita kena untung lebih daripada kita rugi lah risiko kita katalah 1, keuntungan kita 2 satu nisbah 2 lah, keuntungan tu 2. Tapi adalah better kalau kata kita nak untung, katalah sebab kita ni fast in fast out okey. Katalah kita nak untung 300 saja. Okey. Dan kita sanggup rugi 300 juga. Fine. So bila dah rugi 300 keluar. Kena macam tu. Jangan ada teknik harapan masa time indeks tengah merah ni. Nanti kita merana. Habis kita punya modal. Bukan masa untuk kita bermain-main Bermain-main maksud saya okey tak apa nanti dia akan rebound dekat support sini tak ada tak ada. Sekarang masa bahaya. Kalau kena cut loss je. Okey, jangan biarkan rugi yang banyak. Okey. So kita pergi ke K plus contoh. Nak tengok harga dia. K plus. Alright, okay. So kalau based on jangan tengok 15 minit terlampau cepat. Okay, K plus saya punya hit target dah sampai 100% dah. Saya dah buat dah melebihi saya punya target dah. Siapa yang ikut dekat saya punya apa ni DBS starting tu saya dah update. Saya punya target sebenarnya dekat sini je 1.19. Dia dah melebihi Dia dah pergi 1.22. Okey. So ni antara trading plan yang menjadi. Okey, kita tahu dia yang ni saya buat sebagai support dia lah maksudnya sanggup bertahan sampai sini je lah. Kalau kata kita entry kat sini, kita sanggup bertahan sampai sini antara support dia. Kalau siapa tak masuk lagi, hari tu dia kena masuk dekat area sini lah dekat area support sini lah. So siapa yang beli area sini, memang dia untung kau-kau lah. Siapa yang masuk kat area support dekat sini, neckline sini 1.05, dia bertahan, tunggu sampai rebound dekat area 38.20 ni Fibonacci 950. Dia tunggu sampai 950, dia masuk, dia untung berapa persen. Sekejap saya tengok. Ini antara kajian yang kita buat menjadi. Tak semua kajian menjadi. Tapi apa salahnya kalau kita dah buat trading plan, kita cuba follow. Okay. Dapat 27% dalam masa sehari sahaja. Ini siapa yang masuk awal. Saya rasa orang yang selalu guna validation, dia tak masuk harga yang awal ni dia akan masuk area sini 1.20 1.025. Okey, katalah 1.025. Sekejap. Mungkin dia TP area sini je 1.02. Sekejap orang beli bila dia tengok baru dia masuk. Okey, kurang-kurang dapat juga 15% ke 17%. Okey lah tu. Ini kalau kita intraday yang sebab alert ni saya dah update masa dia masuk pagi-pagi lagi. So, siapa yang beli awal tu memang yang buat intraday awal jual petang dia dah untung banyak. Okey. Cara dia adalah okey, first masa kita masuk memang kita kena pasang cut loss dekat bawah
trailing stop dekat bawah. Contoh kata kita masuk harga 10.35 ni. So mungkin kita kena tak stop loss kita kat loss kita kat 1.015. Okay, in case dia drop. Ataupun kita kira sendirilah RM300 rugi tu berapa. Contoh lah RM200 ke berapa. Dekat harga berapa kita sanggup tu. Okey, lepas tu bila dia dah naik, kita tukarlah pula dekat sini. Kita tukar kat loss kita mungkin 1.05. Bila harga naik lagi, kita punya trailing stop pun kita ubah. Itu untuk intraday kan kita hadap screen. Once harga naik, kita ubah lagi trailing stop kita naikkan lagi. Okey, harga naik lagi, trailing stop kita pun up lagi. Tapi janganlah dekat-dekat sangat, nanti terkena. Asalkan masih kita masuk harga bawah daripada harga trailing stop, dia dah naik-naik, kita dah dapat untung lah. In case drop pun masih untung. Itu cara kita nak buat intraday lah, yang selamat pasal trailing stop. Follow je harga tu beberapa bit di bawah, 4 bit daripada harga semasa. Harga naik lagi, follow lagi, naikkan lagi trailing stop. Boleh belajar dekat YouTube banyak. Sebelum ni saya dah buat video juga cara pasang trailing stop, tapi tak berjaya nak upload sebab ada bunyi kruk tak jelas. Okey, tapi macam itulah cara dia. Kita kena follow supaya kalau katalah drop sekalipun kita tak rugi, kita mesti dapat profit. Cuma yang mula-mula je risiko kita ada. Masa kita mula-mula entry tu, risiko dia turun, kita terpaksa kalah, masa tu rugi kat situ. Tapi once dia dah start naik-naik, kita just follow, kita tetap untung. Berapa pun harga dia drop, kita tetap untung. Itu cara kita nak intraday. Okey, K Plus secara keseluruhan sebenarnya dah capai target saya lah. Saya tak expect dia nak pergi tinggi sangat. Cuma sebab sekarang ada case, so kita kena kaji daripada sini apakah potensi dia naik seterusnya. Okey, yang kita tengok Indi kita pasang Indi, kita tengok kita tutup ni sekejap. Tutup sekejap. Dari segi Indi nampak cantik, ada buy signal, boleh swing, volume tinggi. Tapi selalunya bila dia bagi Morobozu macam ni, hari Isnin naik sekejap, lepas tu ada selling orang take profit. So mungkin Isnin naik, Selasa turun lah. Macam tu lah. Lepas tu dia akan buat macam ni sebenarnya kalau kita buat box trading. Ini waktu harga spike, okey, kenaikan tinggi. Alamak. Okey. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari. Hari ke-11 baru dia mengatasi box sebelum. Yang ni dia naik sekejap, dapatlah beberapa bit, rasa ada selling. Yang ni dia betul-betul ikhlas naik hari ke-11. Itu orang yang bersabar. Maksudnya dia masuk, bila dia drop harga, dia masuk. Contoh ada kena guna floating. Nak tunjuk contoh. K Plus. Okey. Contoh ni macam mana nak masuk tu. Contoh. Setelah harga naik, dia start reverse. Dia naik kat sini. Dan dia pergi naik sampai kata kita tahu dia naik sampai sini dulu Kita tak tahu apa nak jadi seterusnya. Sekejap. Dekat mana dark mode ni Dark mode. Tulisan mana tulisan putih? Tulisan putih. Alamak. Okey. So kalau kita pakai kat sini, kita jangka dia boleh drop sampai 61.8% ataupun 50%. Katakanlah kita ingat dia dah drop sampai 50% saja, 980. So kita beli 980,
kita akan cut loss bila dia drop below 61.80. Below 950 kita cut loss. Contoh Okay, ini kira support harga support kita beli area sini 9 dekat 50%, 980. Area kita nak cut loss bawah 950. Okay, dia ikut satu baris nampak. Ini support 1, ini jadi support 2, ini support 3. Kita beli kat support 1, support 2 bocor kita keluar. Macam tu. Selagi dia tak bocor, support 2 kita stay. Okay. So kita punya resisten. Kalau kita punya resisten yang kita ambil yang terdekat, sebelum kita tahu yang ni dia naik turun Okay. Extension ambil yang extension. Okay, kita ambil kat sini. Harga naik sini. Lepas kita tengok harga turun. Yang kita tahu kat sini. Okay, kat sini Okay. So, mana kita punya target? Kata kita nak 50% saja ni dekat Fibo 50%. 1.135 itu TP. Okay. Dia akan naik ikut Fibo ni jugalah ikut Fibo ni. Maksudnya kalau kita masuk harga 980, so kita mungkin nak sama ada TP 1.00, 1.10. Okay, itu kalau kita tak guna indie Kalau kita guna indie, okay, tutup semua. Dia dah ada kat sini, so kita boleh tahu kita nak TP dekat mana. Ini waktu sekarang memang dia dah jadi support, tapi waktu live data, ini dia berubah support resistance. So kita tahu support resistance semasa dekat mana. So sebab tu kadang-kadang untuk rempit ni better tengok indie tu sebab dia cepat. Kita tak perlu nak tengok, tak sempat nak draw ke, nak pergi buka dan chart ke. Take time. Yang ni dah ada auto. Semasa dia kan robot, dia boleh baca. Kita key in dia apa benda kat dia, coding ke script ke apa, so dia terus automatic keluar macam bot Dia dah bagi reading support resistance berapa, bocor apa kita patut cabut, resistance berapa kita nak TP. So senang. Kalau macam ni untuk daily ni kita tahu untuk hari Isnin resistance dia dekat mana, 1.27. Adakah cukup untuk kita ataupun kita nak TP kat 1.33. Ni adalah EMA 100, mungkin agak kuat resisten kat situ, so mungkin 1 bit below. Contoh kita berani kita berani nak target 1.30 contoh, right, 1.30. Stop loss kita mesti dah masuk. Stop loss kita kat mana? Stop loss kita mungkin dekat 1.16 contoh sebab itu mesti dah masuk. Harga hari ni mungkin dekat atas ni dah masuk. So stop loss kita mesti kat bawah ni ataupun berapa bit, 1.14 contoh kat loss. Nak TP dekat 1.30 contoh. Ataupun pasang trailing stop. Once dia dah naik dekat harga 1.27, jadikan 1.213 ke contoh, 1.210 contoh 1.210 sebagai support cut loss. Contoh saja terpulang pada diri sendiri kita punya risiko berapa kita sanggup rugi, kita tentukan sendiri harga cut loss. Okay. So once dia dah naik sampai 133, kita tak perlu TP lagi kalau kita pasang trailing stop. Tapi kalau tak pasang trailing stop, kena ada target siap-siap lah kat mana nak Q sell. Okay, so ini untuk pasang trailing stop. Pasang trailing stop once dia dah naik 133, kita follow, kita turun, letaklah trailing stop dekat 1.25 contoh, 1.25. Okay, dia naik lagi, kita tukarlah nanti 1.30. Stop loss kita once dia jatuh, kita letak untuk sebab kita dah masuk awal. Itu contoh nak untuk kita intraday. Okay, sebab intraday K plus nampak cantik dari segi indikator. Semua cross up, kolam pun kolam besar, maksudnya dia baru nak reversal. Kalau betul, kita tak takut dia fake breakout saja. Okay, kalau ikutkan ni kolam besar, dah siap kita jangkakan dia akan buat kenaikan yang tinggi lah. Kalau swing, tapi bahaya untuk indeks sekarang ni, kita tak tahu. Dah banyak kali hacker ni buat orang sangkut kat dalam dia. Volume nampak dah ada, nampak dia dah nak start reversal, dia dah drop.
Lepas tu dia reversal dah cross up. Dia buat 2 kali kenaikan. Lepas tu kita tengok weekly. Ada tanda-tanda dia naik tak? Weekly kolam pun nak siap. Yang ni baru nak cross up, biru atas merah. Okay. Dia sepatutnya kena jadi kuning macam ni, baru cantik lah. Ni baru sangat nak reversal. Kita tak tahu dia fake reversal ataupun betul-betul dia nak buat kenaikan dah. Okay, kalau kes COVID-19 ni betul-betul merebak maksudnya jadi varian baru ni sampai efek dia sampai lockdown apa semua tu, memang akan naik lah healthcare. So akan naik lah setinggi-tinggi alam. Dia akan test EMA 100 dulu, lepas tu dia akan pergi cari ni 1.50 SMA 200. One dia dah naik atas SMA 200, dia akan totally tukar trend lah. Okay. With volume kalau tak ada volume tu fake breakout. Kalau ada volume, dia naik dengan volume, maksudnya dia ikhlas lah akan buat kenaikan yang baru. So kita tengok hari Isnin dan sepanjang minggu depan, kalau betul-betul dia dah naik atas EMA 100 dengan volume, maksudnya dia akan test SMA 200 pula. Dia akan betul-betul buat reversal, bukan cobaan bukan main-main. So overall memang ada potensi. Semua cross up, RSI cantik, ADS mungkin dalam 20 akan dimari lah. Lepas tu dari segi ni SMI cantik, kalau itik dah siap. Dari segi ni pun MACD dah cross up, ada bullish signal. Okay, bullish signal tu totally nampak dia nak naik. Okay, dari segi stoch RSI pun cantik, biru atas merah, lepas tu dia naik atas 50. So kita expect dia boleh pergi sampai sini area 89-90 dia akan pergi naik atas. So kita expect dia akan naik. Cuma berhati-hati, jaga cut loss. Even kita tengok Indi semua nampak cantik, tetap kena berhati-hati. Okay? Sebab saham ni bukan kita punya, bukan opang kita punya, bukan kita boleh kontrol benda saham ni. Okay? Jerung ke operator nak beli, dia beli, nak jual, dia jual. Even kita tengok chart dah cantik pun, kita tak boleh nak predict 100% betul. Kalau 100% betul, semua orang dah jadi billionaire, dah kaya, jutawan. Sekurang-kurangnya semua orang jutawan. Kalau kita predict je betul. Dan Indi saya ni tak akan harga RM100, dia akan harga mungkin RM1 juta. Kalau betul semua predict beli tu semua naik cantik, semua orang untung, saya tak jual RM100. Memang confirm Malaysia ATM Indi kalau berjaya 100% semua tepat. Kalah orang beli jual. Kalah jerung, kalah institusi, Indi lagi power. Takkan berlaku macam tu Okay. Avanta. Saya rasa adik-beradik ni sama je lah. Avanta. Okay, Avanta pun ada buy signal. Kita tengok. Okay, ADX strong. ADX 20. Atas 20. Memang kuat. Momentum bullish kuat. RSI atas 50 bullish. Kolam dah siap. Okay. Lepas tu ni. MACD pun cantik. Dah cross up. Asalnya boleh yang kuning ni bullish. Ini downtrend lah. Biru tu. Ini dah start kita nampak dia nak buat uptrend. Dari segi Indi memang cantik. Ada buy signal untuk swing. Yang ni bukan saja untuk intraday, untuk swing. Nampak cantik. Sama juga saya rasa dia test. Dia dah naik atas EMA 100. So kuatlah support dia dekat sini 1.265 ni EMA 100. Area 1.27 ni lah. Kalau bocor kita cut loss lah. Macam tu je lah. Bocor cut loss. Okay. Kalau kita tak cut loss, nanti dia turun J6 bagi satu merah panjang, dah rugi. Kena ada disiplin lah. Sebab indeks tak cantik. Indeks tak di side kita. Indeks kan nak bunuh kita je kita. So kita kena berhati-hati lah. Trade dengan kebijaksanaan dan dalam berhati-hati. Even nak masuk nampak cantik, jaga cut loss. Kalau terpaksa cut loss je. Dah untung tu kita follow je lah. Okay, naik 127 ni. Okay, dia naik atas pula
1.375 SMA 200. Dia nak tukar trend baru, dia nak set up trend baru. Okay, kita pun ride je lah sampai bila-bila, sampai selagi dia tak turun. Follow guna trailing stop. Contoh dia naik, berjaya naik sampai 1.51. Pasanglah trailing stop kat 1.45 ke 1.43 ke 1.40 ke. Dia naik lagi sampai atas ni. Contohlah kita swing 2 bulan. Kes COVID naik bukan kita nak doa kes COVID naik. Mestilah tak mau. Tapi kalau betul COVID yang baru ni merebak, healthcare dengan glove semua naik, so dia akan naik lagi lah. So kita follow, tak perlulah jual. Follow dengan trailing stop. Trailing stop tu once kita drop, dia terjual dah keadaan untung, tu kita pasang trailing stop. Okay, Aventa nampak cantik. So boleh masuk watchlist semua counter healthcare ni. Weekly pun cantik. Weekly dah buat trend baru lah, uptrend. Ni dah naik atas SMA 200. Maksudnya betul-betul dia nak buat kenaikan baru lah. Boleh dipercayai lah. Volume pun tinggi, bukan beli dengan volume fake. Okay. Okay, plus cantik, Aventa cantik, tak glove. Tak glove. Allah. Biasa semua ni lah counter. Apa ni? Semua counter healthcare lah. Tak payah tengok, semua cantik lah. Masuk dalam watchlist je lah semua. Weekly. Weekly jauh lagi. Belum uptrend. Top glove agak bahaya. Compare tu semua top glove. Bau betul nak naik. Aventa better lagi. Ni kena naik atas SMA 200. Kena naik atas RM3 baru okey. Belum reversal lagi. Tengok sikit Qualited. Qualited tak siap lagi. Signal pun baru satu Cross up lemah lagi lah. Aventa nampak macam ikhlas lagi. Top glove kalau ni betul-betul buy on dip lah kita. Boleh tak boleh masuk? Boleh saja kalau berani. Jagalah kat loss. Jaga kat loss. Kalau drop kena cabut lah. Jangan duk berani sangat. Ni apa? Nak berkeluar kat earning. Okay. Saya rasa masuk je semua Masuk je semua yang dalam list ni. Okay, plus Aventa, Top Glove, Supermax, Comfort, Harta, Kosan. Semua yang senarai ni tolong masukkan dalam watchlist. Okay, kita ambil peluang. Hadiah ni dia tiap hari naik. Dia naik je dia. naik. Tapi dia dah sampai kat area volcano. Lepas tu volume dia pun dah start macam kering sikit lah. Ada potensi naik? Masih ada. RSI agak tinggi 87. Dah kena berhati-hati lah Haji lah. Haji berhati-hati lah Sebab tinggi, ADX tinggi, RSI pun tinggi. ADX kan selalu dalam 20, 25, 30, okay, 40 lebih lagi. 59 tinggi. RSI pun dah 87. Ini pun dah nampak ada volcano. Dan dia pun naik. Kerja naik dia mestilah sampai satu tahap dia kena take profit. Okay. Kena ada berlaku jualan. Dari segi volume naik ni tinggi. Lepas tu dia start drop. Mungkin dia akan drop next week. Volume naik sikit, lepas tu dia drop. Mungkin lah data prat. Yang dah naik tinggi sangat tu kita takut lah. Healthcare sebab dia ada catalyst. Ada COVID. Masalah COVID. So mungkin akan naik. Semua tu lah. Aventa nampak paling ikhlas lah. Data prat ni lindung lagi ni. RSI kena atas 50. ADX masa lemah. Sekolah nampak nak siap. MACD dah cross up, cross down, nak cross up balik. Dia BB square ni BB ni mengembang, dia squeeze, dia belum start nak mengembang. Belum ikhlas lagi lah orang kata. Tengok dia punya weekly.
Nak masuk dalam watch list boleh. Weekly pun belum lagi. Kolam dah siap. MACD belum cross up. Start RSI okey. RSI tak okey. ADX kurang, lemah. Tapi dia bagi doji macam ni, tanda-tanda nak reversal. Dah ada. Okey, dia turun. Dia buat doji kecil. Kena ada volume yang tinggi masuk. Okey, dia dah start berhebat naik lah. Kenaikan baru. Volume tak ada. Volume kecil sangat. Doji tengok doji kecil-kecil. Doji kecil-kecil ni tanda dia nak reversal. Tapi volume tak ada untuk push dia naik atas. Tak kuat. Weekly. Daily pun start RSI okey. Nampak dia nak naik. Di atas 20 okey lah. Kategori buy on dip lah juga ni. Beli pada bawah. Tapi kena jaga support. Dah takut dia lean down sideways. Sideways lama nanti. Better tunggu alert masuk lah. Beli je lah IndiGBS ni. Pasang alert. Alert masuk terus check. Selalunya ada volume masuk. Boleh dah kita masuk. Masuk jaga kat loss. Ada untung lah kan, best tu. Senang lah. Memudahkan kerja. Ada screener. Kalau screener ada Indi ni dia mudah kerja. Masa cuti boleh kita draw. Tutup semua Indi, draw lah. Lukis support, resistance, buat trend line. Bila dah on market, kita tahu trend line dia drop kat situ. Dia akan rebound. Ataupun kalau trend line tu bocor, kita kena cabut. Contoh yang kita nak draw. Weekly tak nak, kita tak nak pasang indikator. Weekly tak ada masa untuk lukis-lukis. So lukis lah. Kita nak lukis dia uptrend, dia tak uptrend. Okay, kalau kita pilih channel. Contoh kita pilih channel. Nak lukis dia sebagai uptrend. Macam mana nak uptrend? Dekat sini mungkin dia kata uptrend. Sini mana dia uptrend? Macam mana nak lukis uptrend? Confirm tak uptrend. Dia kena break up. Dia kena break up atas ni. Hari tu buat kotak. Okay. Ini kalau dia turun. Sekarang ni dekat middle channel kan. Dia dindong sideways ke bawah. Sideways yang ke bawah. Dia kena breakout atas ni lah. 1.250 breakout. Dia test kotak ni. Breakout lagi baru betul buat uptrend. Sekarang sideways yang ke bawah. Tapi di atas middle channel. Nampak dia ada nak boleh naik. Jumpa atas ni macam ni lah kita draw. Buat satu. Ni kan kita boleh set up beberapa. Kalau saya punya boleh set up berapa yang saya pun tak pasti. 10 ke 5 ke. Set up lah siap-siap. Yang lukisan saja, yang Indi saja. Yang ni yang lukis-lukis. Contoh lukis-lukis sampai kat sini. Nanti kita boleh refer lah. Yang Indi untuk kita pasang on the spot. Lepas tu kata dalam sehari tu ada 2-3 jam. Dia duduk naik slow-slow tu. Kita sempat buka dengan lukisan kita. Tengok dia dekat mana sekarang ni. Dia nak dekat 1.250 lah dia naik. Cun lah tu. Dia dah naik ke tangga ni. naik. Kalau dia dah turun, kita tahu dia akan cari mana. Cari kotak ni dan cari kat bawah tu. Bocor, cabut lah. Tunggu apa. Kalau dia nampak turun, dia akan turun lagi. Tarik channel turun sampai ke bawah. turun. Dah akan nak beli counter turun. Kita nak untung. Kena keluar lah. Kadang ada masuk alert. Dia naik. Dia break up. Cantik. So weekly boleh lukis. Contoh kita nak buat kat mana. Ada 1.250. Break up. Tu boleh dah. BO. 1.250. Target kita. Seterusnya target dekat mana. Tu boleh kat sini. Kat sini kat target. Sini kat target. 1.790 dan seterusnya lah. Lukis sini ya. Kalau saya rajin saya lukis lah. Buat macam ni untuk weekly. Tak perlukan indikator.
Kalau malas belilah indikator saya. Itu. Indikator ada beli, jual, low high semua dah ada lah. Nak baca tak reti. Nak baca tak reti indikator. Dia buat lower low, lower high, lower low, lower high. So sideways lah. Kalau dia buat kenaikan, dia akan higher low, higher high, higher low, higher high. Low ni memang tak nak. Sideways. Letih. Counter yang sideways ni counter letih. Kalau dia dah naik breakout pun cantik. Okay, kalau indikator dia dah ada tanda-tanda signal nak beli. Okay lah. Ni sell. Ada buy. Dia ada buy tu. Okey lah juga nak masuk. Yang ni tengok tak jadi. Bukan semua jadi. Kenapa dia tak jadi? Kita tengok. Kita buy ni waktu dia dekat mana? Kat atas. Dah 86 dah RSI. Stop RSI. Kita nak beli. Kalau buy tu. Dia keluar buy. Contoh kat sini ada keluar buy. Dia dekat bawah. Volume ada. Volume masuk. Dia dekat bawah. Ada kolam cross up, stop RSI, MACD cross up, RSI atas 50, masuk. Ini buy keluar. Lepas tu dekat atas, volume pun kering. Nak beli buat apa? Kita nak buy tu keluar, masa dia cross up dekat bawah ni. Kalau buy tu keluar dekat puncak gunung, dia akan, ni dah sampai ke obat buy keluar. Naiklah sat, lepas tu dah drop. Jenam turun bawah. Sebab tu kena ada indikator juga. Untuk backup lah bagi kita confident. Kalau pakai candle saja boleh nak trade. Pakai candle dengan pibo. Trade je lah. Contoh kat mana nak beli? Kat sini. Kat sini. Nak beli kat sini lah. Contoh. Bila lukis keluar. Nak beli kat sini. 1955 kalau tak kisah. Dia sini. Okay. Target kat mana? Target. Contohlah kita ambil ni sebagai reference kita. Dia nak 3 point. So ni point low. Kita ada reference satu candle je. Ni 2 candle lah. Jangan masuk satu candle lah. 2 candle lah. Hari ketiga baru masuk. Ni 1, 2. Week yang atas 3. Week yang bawah. Okay. So kita tahu. Okay, kita masuk dekat area mana. Contoh. Yang ni dia tak turun harga, kita tak boleh beli. Okay, contoh kita beli harga RM1. 1.15 ke 1.10 kita beli. So kita nak TP kat 78. Tengok tak sampai. So mana-mana yang sampai kita ambil je. Berapa bit. Sebenarnya ikut berapa bit pun okey juga. Naik 3 bit TP. Si money take money. Counter macam ni. Apa nak expect sangat. Di sideways. Dan yang counternya uptrend. Bolehlah nak expect tinggi sikit. Nanti lah saya sihat sikit bolehlah tunjuk beria sikit. Saya sakit tekak. Diadem. Diadem ni boleh. Okey, channel uptrend. Sekali mata tengok pun dia uptrend. Nak lukis kat mana? Dia kat bawah, dia akan cari atas. Dia kat bawah, dia nak cari middle. Lower channel, akan cari middle channel. Akan cari upper channel. Okey lah ni boleh. Tengok bawah. Dia pun masih kat bawah. Kita tak nak beli dia kat atas ni. Dia kat bawah okey lah. Dia kawah kat bawah, jangan pergi beli gunung volcano tu. Meletup, jatuh kita nanti, terbakar. Terbakar duit. Ini bawah okey. Stop RSI pun baru dah cross up. Okey lah. Kita tengok lukis trendline pun. Channel pun. Dia dekat bawah. Dia dekat upper channel. Upper channel pula. Uptrend channel. Okey. Overall uptrend. Lepas tu. Dia dekat lower channel. Dekat bawah. Boleh lah beli. Bocor. Bocor kat mana? Berapa bit. Daripada harga masuk. Keluar. Bocor trendline. Berapa bit. Cabut. Jangan ada gain.
Contoh je lah. So kita nak TP kat mana? TP kat 73 sen ke 725 ke. Berani swing lah. Sebulan 2. 78 sen ke 80 sen. Nampak dia cantik apa tu? Okay lah beli. RSI pun 67, bukan RSI 87. Taklah atas sangat. ADX strong momentum. Bukan macam tadi sampai 57 ADX. Overall nampak jadinya cantik lah. Uptrend. Counter uptrend. Ni boleh masuk dalam watchlist. Lagi Nadi Berhad. Dia kena tengok sektor juga. Sektor apa di sini tu tengok dia bergerak. Follow sektor tu. Anak-anak dia buat list tak ada, pergi ambil dekat TBS. Dah ada buat list lah. Okay. Okay. Ini pun ada nampak dia uptrend. Okay, dah cukup. Dah sampai ke atas dah. Dia sampai. Tengok lah. Kalau ikut candle pun, dia touch, dia turun balik. Dia dah pergi sampai atas, dia touch balik. Okay, dia nak turun, nanti dia naik balik. Dia overall uptrend. Tapi dia dindong lah. Dia dah sampai ke TP dia. Dah sampai upper channel. Dia touch, dia buat weak saja. Dia touch dia jadi resistant. Tak mampu terus turun. So kita nak beli. Pakai Indi je lah. Okay. 34 sen support. Masuk kat 34 sen. Contoh. Kat mana nak cut loss? 335 ke. Kalau berani. Bocor 31 sen. Katalah 30 sen baru cabut. Sanggup. Dah rugi berapa kat situ. Kalau tak berani, masuk 34 sen. Bocor 3 bit, cabut. Tenang je. Dia jadi masalah sebab tak follow. Susah-susah nak kira, tak tahu nak stop loss kat mana. Agak-agak lah sanggup loss berapa. Ini start ke bawah. ADX pun tinggi sangat dah ni. Start ke bawah. Harga naik. Tak cantik lah Nadi Berhad. Risiko sikit lah. Dia pun dah dekat upper channel dah. Dia overall trend. Tapi dia dah tengok start dah turun. Yang ni MACD nampak cross out. Rasa Volcano dah ada. Lepas tu dah touch ni, kali ni dia drop dulu lah. Walaupun dia overall uptrend, nanti nak tanggung risiko dia drop sini. Kalau tak rebound, turun sampai bawah. Sakit lah tu. Kalau dia rebound balik, okey lah. Dia terus naik-naik. Tintong naik. Sampai dah ke puncak. Nampak nak turun. Tak cantik lah. Okey, itu saja share untuk kali ni. Simpan semua counter ni. Buat watchlist. Yang ni sekali lah. Saya rasa tak cantik sangat. Tadi perjadim macam okey. Okey, itu saja untuk kali ni. Nanti kalau saya sihat, saya buat betul-betul video. Okey, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Jangan lupa untuk ke geng Borak Saham. Telegram geng Borak Saham. Siapa nak beli indikator saya di Alolukan, sila datang beli indikator saya. Murah saja, boleh masuk support group. Ada library. Okey, ada nota-nota video-video semualah. Dan kalau ada meeting, boleh masuk saja sampai bila-bila lah. Sampai selagi mana ada. Okey, selagi saya nak kata sampai bila-bila tu, kita pun tak tahu pun nak jadi masa depan. Tapi bukan subscribe bukan subscribe bulanan, tahunan tak ada. Sekali bayar RM100 bayar, dah settle. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.